Bab bolehkah dikatakan masjid Bani Fulan? Bani yakni anak-anak atau keluarga Fulan. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan pertandingan di antara kuda yang disediakan untuk perlombaan, bermula dari Hafya dan penamatnya ialah Thaniyatul Wada'. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengadakan pertandingan di antara kuda yang tidak disediakan untuk perlombaan, bermula dari Thaniyah hingga ke Masjid Bani Zuraiq. Abdullah bin Umar adalah antara orang yang telah ikut serta dalam pertandingan lomba kuda itu. Bab ke-15, bab pembahagian wang atau harta atau sesuatu yang lain dan penggantungan tandan, yakni tandan buah di dalam masjid. Abu Abdullah rahimahullah berkata, al-qinwu ialah al-'idhqu, yakni sama artinya dengan al-'idhqu, maksudnya ialah tandan. Muthannanya ialah qinwan. Kata jamaknya juga qinwan, sama seperti sinwin dan sinwan. Ibrahim iaitu Ibnu Tahman menceritakan daripada Abdul Aziz bin Suhaib daripada Anas bin Malik, katanya pernah dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta dari Bahrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, letakkannya di dalam masjid. Itu adalah harta yang paling banyak pernah dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk bersembahyang. Baginda tidak berpaling pun kepada harta tadi. Setelah selesai mengerjakan sembahyang, barulah beliau sallallahu alaihi wasallam pergi dekat harta itu lalu duduk. Tidak dilihatnya sesiapa pun, melainkan diberi kepadanya. Tiba-tiba datang kepada baginda Abbas. Dia berkata, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku, kerana aku telah menebus diriku dan akil, yakni semasa ditawan dalam perang Badar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ambillah. Dia pun mengaut harta itu ke dalam kainnya, kemudian hendak membawanya tetapi tidak mampu, yakni kerana berat. Dia lantas berkata, wahai Rasulullah, suruhlah sesiapa supaya mengangkatnya untukku. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak boleh. Dia berkata lagi, kalau begitu engkau sendirilah angkat untukku. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak boleh. Maka dia membuang sebahagian daripadanya, lalu cuba membawanya sambil berkata, suruhlah sesiapa mengangkatnya untukku. Nabi SAW berkata, tidak boleh. Dia berkata pula, engkau sendirilah angkat dan letakkan ke atasku. Nabi SAW berkata, tidak boleh. Selepas itu dia membuangkan pula sebahagian daripada harta itu, lalu mengangkatnya dan meletakkannya di atas bahu, kemudian pergi. Rasulullah SAW pula terus memerhatikan Abbas lantaran hairan dengan sifat tamak dan halubanya itu, sehinggalah dia hilang dari pandangan kami. Rasulullah SAW tidak bangkit dari situ, melainkan setelah tidak tinggal walaupun hanya 1 dirham. Kita balik semula. Jadi ini masih lagi berkenaan dengan bab masjid, bab masjid. Dalam bab ni memang jelaslah ada sebut masjid tu. Tak ada keliru sepuar baru ni. Sepuar minggu lepas tak ada sebut pun masjid, tapi sebenarnya maksud Imam Bukhari berkenaan dengan masjid juga. Hak ni memang ada sebut masjid.
Masih lagi kita bincangkan berkenaan dengan masjid. Jadi tajuknya pada hari ini, iaitu bab yang ke-14 ni, bolehkah dikatakan masjid anak-anak fulan, anak-anak Abdul Rahman kau misalnya, masjid keluarga Syahabuddin kau misalnya, kita kata nama seseorang tu, ikutlah. Bolehkah kita panggil gitu untuk satu-satu masjid tu? Kau tak boleh. Sebab masjid tu kan untuk umum, apa jadi khusus pula. Masjid Sultan Ismail kau misalnya, masjid ikutlah nama-nama apa-apa. Bolehkah tak boleh? Itu tajuknya. Dari segi menamakan masjid tu pula. Jadi Imam Bukhari ni dia tidak buat tertib. Dia ni supaya kitab-kitab lain, dia cara penyusunan dia sendiri, tertib dia sendiri. Kalau kitab fiqh kan, kita boleh kesal cara dia tu, al-bab ni, gitu teratur gitulah. Tapi Imam Bukhari tidak gitu. Cuma kalau tajuk mula-mula tu masjid. Lepas tu tertib masjid tu macam-macam dia buat. Tidak mengikut biasa lah. Kadang-kadang kita kata ikut serah dia, tapi dia ada maksud dia, ada maksud dia. Dan dengan dia buat begini, jadi tidak biasa. Tajuk-tajuk tu setengahnya tidak disentuh oleh orang lain. Orang lain nak cerita kalau pasal masjid tentang benda lain. Dia cerita banyak perkara lagi berkenaan dengan masjid itu. Jadi di sini ada nota 558 tu. Di situ perbincangan panjang juga. Moleklah kalau kita tengok nota tu. Jadi tujuan Imam Bukhari sebenarnya kali ni, melalui bab ini, dia nak menyatakan keharusan boleh tidak salah. Kita nak kaitkan masjid itu dengan orang, golongan, tempat atau sifat tertentu. Boleh, tidak salah. Kita kata kalau orang, misalnya Sultan, Masjid Sultan Abu Bakar, kita katakanlah. Jadi Abu Bakar tu nama kan, nama Sultan. Misalnya kita kata Masjid anak-anak ataupun keluarga Zuraik. Itu berkait dengan golongan ataupun puak, pihak tertentu. Masjid Merah misalnya kita kata, itu berkait dengan sifat. Masjid Merah, Masjid Putih ada juga, macam-macam. Banyak lah. Kita duduk dengar semua pun ada lagu tu. Jadi nak tahunya hukumnya boleh ke tidak, kira-kiranya kita orang biasa ni, kita kata dah ada orang buat lagu tu, nama lagu tu, boleh lah tu. Yalah. Imam Bukhari pun nak ayat tu lah, boleh. Tapi apa ya, dah tahu belakang apa ya, dia ada khilaf juga masalah tu. Dia ada juga orang kata tak boleh. Dia nak betul lah keadaan tu dengan dalil-dalilnya. Oleh kerana tersebut di dalam suratul Jin, firman Allah ini, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bermaksud, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah sesiapa pun bersama-sama Allah. Dalam surah Al-Jin. Ini adalah untuk Allah, yang ini untuk beribadat kepada Allah. Jadi dah untuk beribadat kepada Allah, janganlah sembah siapa-siapa yang lain selain daripada Allah ataupun bersama Allah di dalam masjid itu. Ayat ini boleh juga diterjemahkan begini, setengah-setengahnya orang terjemah begini ayatnya, beza sikit lah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, kepunyaan. Wa annal masajida lillah, kepunyaan Allah, bukan untuk Allah, tetapi kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyeru sesiapa pun di samping menyeru Allah. Jangan panggil masjid tu dengan siapa-siapa pun. Gitu. Hak ni terjemahan yang kedua ni
lebih menampakkan khusus dengan Allah. Bila khusus dengan Allah, tak bolehlah nak dikaitkan dengan orang-orang lain ataupun sifat-sifat lain. Tak bolehlah kira-kiranya. Sebab masjid itu kepunyaan Allah. Jangan dipanggil dengan nama yang lain. Itulah sebabnya masjid dipanggil rumah Allah. Rumah Allah, Baitullah, hak maklum di kalangan kitanya, iaitu Baitullah lah, Kaabah tu. Hak tu. Tapi kalau nak kira berdasarkan hadis, semua masjid di dalam dunia ni Baitullah. Masjid juga tidak dimiliki sesiapa. Itulah maksudnya kepunyaan Allah. Tak ada dah kepunyaan orang tu orang ni, tak ada. Malah ia mestilah diwakafkan kerana Allah. Itulah maksudnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Maka ia mewahamkan, boleh menimbulkan semacam kekeliruan dalam kepala kita bahawa tidak boleh masjid dikaitkan dengan sesuatu yang lain selain Allah. Boleh menimbulkan kekeliruan. Bila kata Baitullah, macam mana rumah Allah tu boleh dikongsi dengan orang lain? Dia kata rumah orang tu rumah orang ni pula, masjid orang tu masjid orang ni pula. Lepas pada tu, dah jangan dipanggil masjid tu dengan nama sesiapa pun yang lain. Jangan diseru nama siapa-siapa pun. Jadi Tuhan saja, Allah saja. Jadi lagilah kita mungkin timbul dalam fikiran kita lah bahawa tak boleh nak panggil masjid tu masjid ni, tak boleh. Masjid saja. Masjid saja. Masjid itu dikatakan rumah Allah. Jadi boleh jadi keliru. Sama ada kerana ia sedikit sebanyak menggambarkan kesyirikan dan kekurangan adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau kerana pemesongan maksud ayat Al-Quran. Kita boleh jadi berasa begitu. Jadi Imam Bukhari buat tajuk ni, dia nak menghilangkan kekeliruan itulah. Boleh jadi kita kata kalau Baitullah rumah Allah, jadi ada pula masjid ni masjid sultan itu, masjid orang tu, masjid keluarga ni pula. Jadi macam ada perkongsian di situ. Sedangkan Islam ni anti benar kalau syirik-syirik ni. Sebab perjuangan utama dia ialah menegakkan tauhid, menghapuskan syirik. Jadi kalau ada unsur-unsur syirik sikit sebanyak pun tak salah kira-kira. Boleh jadi kita fikir gitu. Ataupun sekurang-kurangnya kita kata biadab kau, tak molek lah. Ataupun adakah ini dengan kita bubuh nama masjid ni masjid merah ke, masjid putih ke, masjid Malik Faisal ke, misalnya, ikutlah apa-apa. Adakah ini termasuk dalam pemesongan maksud Al-Quran? Sebab Al-Quran kata jangan panggil, jangan seru siapa-siapa pun. Jadi seseorang ni, adakah ini termasuk dalam seru nama orang lain selain daripada Allah berkait dengan masjid itu? Berdasarkan ayat ini, ayat di atas lah juga, sesetengah ulama salaf seperti Ibrahim An-Nakhai berpendapat tidak harus kita mengaitkan, yang mengidafatkan masjid dengan sesiapa pun. Ini mengikut dia tak boleh. Imam Bukhari tahu. Sebab tu dia buat tajuk ni. Ada hak kata tak boleh. Hanya musalla, madrasah atau surau dan balaisah kita kata sahaja bagi beliau boleh dikaitkan dengan sesuatu selain Allah. Kita kata surau Haji Abdullah, misalnya kita kata madrasah Haji Mustafa, boleh. Sekat tu boleh. Tapi kalau nak kata masjid Haji Mustafa misalnya, kita tak boleh. Mengikut dia lah, mengikut dia. Hak lain-lain boleh, masjid tak boleh. Sebab apa? Sebab tadilah wa annal masajida lillah. Masjid itu sama ada kita kata untuk Allah,
khusus untuk Allah ataupun milik Allah. Dah bila milik dia, tak boleh lah nak kata orang lain jadi macam ada milik pula orang lain. Kalau milik, bapa tak boleh jual apa benda tu. Kalau milik, bapa tak boleh dipesakai. Maknanya tak ada milik dah, hanya milik Allah. Dan milik Allah, apa yang sebut orang lain tu? Itu kemuskilannya. Menerusi bab ini, Imam Bukhari mahu membantah pendapat beliau, tapi dengan cara halus lah. Kalau orang tak baca kitab, tak tahu, dia nak kritik siapa, dia nak tolak pendapat siapa, dan siapa yang berpendapat begitu. Jadi secara tidak langsung dia eret kita, biar tahu dalam masalah ni ada khilaf. Siapa hak kata tak boleh tu siapa, biar tahu. Tapi halus cara dia. Dia tak sebut Ibrahim An-Nakhai kata gini, saya bantah pendapat dia dah. Pendapat Ibrahim An-Nakhai itu tak tepat. Dia tak kata. Hanya orang yang baca kitab tentang mazhab ni, mazhab ulama ni, dia boleh tahu. Ini maksudnya Ibrahim An-Nakhai, dan dia nak bantah pendapat Ibrahim An-Nakhai itu dengan cara dia sendirilah. Di samping menerangkan maksud idhafat, yakni sandaran di dalam ayat tersebut, dan perbezaannya dengan idhafat pada Masjid Bani Zuraid dan sebagainya. Jadi kita kata masjid itu untuk Allah. Dikatakan masjid itu, disandarkan masjid itu, dikaitkan masjid itu dengan Allah. Dikaitkan dengan Allah. Jadi Masjid Bani Zuraid misalnya dalam hadis ni, dikaitkan dengan Bani Zuraid, anak-anak ataupun keluarga Zuraid. Masjid besar Kota Baru misalnya, masjid besar kita kata masjid besar Kota Baru, dikaitkan dengan Kota Baru, dikaitkan dengan sifat besar tu. Jadi apakah besar tu ada makna yang lain selain daripada bangunan dia besar? Takut ada kelebihan masjid tu daripada masjid lain. Boleh jadi keliru macam-macam. Jadi Imam Bukhari nak cerita idhafat ni ada banyak macam. Idhafat ni ada banyak macam. Hak tersebut di dalam ayat Quran itu idhafat haqiqiyah, dan hak tersebut di dalam hadis-hadis yang lain ataupun hak kita duduk guna, kaitkan masjid tu dengan orang tertentu, golongan tertentu, bandar tertentu, itu termasuk dalam idhafat majaziyah. Hak tu kena faham. Idhafat majaziyah, yang ini tujuan idhafat majaziyah ini untuk pembezaan dan untuk pengenalan, bukan untuk menyatakan milik. Kalau idhafat hakikiyah itu, masjid itu rumah Allah, kaitan itu kaitan hakikiyah, hak sebenar, nak cerita hak sebenar, memberi makna sebenar, iaitu masjid itu kepunyaan Allah, khusus untuk Allah, untuk kita buat ibadat dan sebagainya, khusus untuk Allah. Hak tu idhafat lil milk dan ikhtisas orang panggil. Adapun hak idhafat tu maksudnya kaitan, itulah yang kita kaitkan masjid dengan ni, masjid ni, itu kaitan itu. Masjid Putih ke, Masjid Sultan Abu Bakar ke, itu bukan untuk menyatakan milik dia, milik sultan tu, milik keluarga tu, tak ada milik. Tak ada milik. Masjid ini milik Allah. Inilah bangunan yang merupakan milik Allah. Hak sebenar. Oleh kerana ia milik Allah, tak boleh dipesakai oleh orang lain. Kalau seorang tu dia buat sebuah masjid tu dengan piti dia sepenuhnya, pun tak boleh. Tak boleh dah dipesakai. Dia tak boleh nak jual, tak boleh. Jadi hak ni idhafat ini orang panggil litamyiz wa ta'rif, untuk membezakan. Jadi masjid Kota Baru, masjid mana Kota Baru ni banyak masjid. Masjid besar, tahu. Masjid, tak boleh lagi kita sebutlah masjid mana-mana. Jadi untuk tahu, untuk tu, bukan ada ayat masjid itu
masih lagi dimiliki oleh sesiapa. Boleh jadi kerana masjid anak-anak fulan, keluarga fulan, sebab keluarga tu yang ramai pergi sembahyang di masjid, atau pupuk-pupuk dia yang banyak mengeluarkan derma untuk buat masjid. Ada dari sudut tu, bukan dari sudut dia milik puak-puak berkenaan. Tak ada dah milik, tak ada. Lantaran adanya perhubungan dan kaitan di antara sesebuah masjid dengan orang, misalnya sebagai pembina, tempat atau sifat tertentu. Sebab masjid tu putih semuanya, ni buat batu marmar kau, misalnya kita kata, panggil masjid putih. Masjid tu merah kau, atau masjid berdarah. Ada juga masjid berdarah. Masjid berdarah. Saya semasa duduk di India dulu ada masjid berdarah. Tapi masjid tu orang tak guna lah. Kita pergi je tengok. Pernah berlaku berusuhan kaum, kan? Orang duduk sembahyang je pergi pacul, pergi sembelih. Tapi kesan-kesan darah ada lagi dah. Masjid berdarah, misalnya untuk pengenalan, tak apa. Tak apa lagu tu, kita boleh sebut lagu tu. Untuk pengenalan dan untuk membezakan satu masjid daripada satu masjid yang lain. Kalau tidak, payahlah. Dah masjid Allah berlaku. Nak gimana nak pergi masjid Allah? Masjid Allah mana? Hak mana? Jadi kalau masjid tu kita kaitkan dengan Allah saja, hak boleh. Susah juga. Kalau masjid saja, nak pergi masjid, masjid mana? Susah. Jadi Islam ni apa-apa pun dia tidak menyusahkan. Jadi untuk menghilangkan mungkin kesusahan tadi, boleh, dibolehkan, diharuskan. Tak apa kita bubuh nama orang tertentu, golongan tertentu, dengan sifat tertentu, kaitkan dengan sifat tertentu, boleh. Nabi SAW sendiri, ni hak Imam Bukhari sebut, dia tak ambil hak ni. Itu cara dia lah, tak apalah. Hadis dia amari bawah tajuk ni iaitu dia kata, Baginda sallallahu alaihi wasallam juga telah mengadakan pertandingan di antara kuda yang tidak disediakan untuk perlombaan, bermula dari Thaniyah hingga ke Masjid Bani Zurai. Dia sebut tu. Jadi ada sebut Masjid Bani Zurai. Padahalnya hak lebih sahih lagi, hak lebih terang lagi daripada ni ada, dia tak ambil. Misalnya kita kata Nabi SAW sendiri bersabda, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Bermaksud satu sembahyang di masjidku, Nabi kata. Yang ni dia sandarkan masjid tu kepadanya, dia kait ke masjid tu dengan dirinya, masjidku. Ini lebih baik daripada 1000 sembahyang di masjid selainnya, kecuali di Masjidil Haram. Itulah kelebihan masjid. Dia kita naknya di sini masjidku. Kita kemudian apa panggil? Masjid Nabi. Masjid Nabi. Apa Nabi buat seorang ke masjid tu? Dah. Pakat ramai-ramai. Tetapi Nabi selalu semaya di situ. Biasanya dalam keadaan biasa, kalau dia tidak pergi mana-mana, dia semaya situ. Itulah dia katakan masjid Nabi ya. Jadi situ sebut masjid Nabi, tak ada siapa kata gapo. Dan dia sendiri kata masjidku. Bila dia kata masjidku, jadi kalau kita kata masjid Nabi pun tidak salah lah. Ku tu siapa? Dia lah. Daripada situlah orang ambil masjid Nabi, kata masjid Nabi. Nabi SAW tak pernah kata masjid Nabi. No, dia tak pernah kata Al-Masjidun Nabawi kau misalnya, dia tak pernah kata, dia tak guna lagu tu. Tetapi orang kemudian buat kesimpulan daripada ni lah, sebab dia kata masjidku. Ni jadi boleh sebut masjidku. Jadi kalau bolehlah kita kata masjid Masjid Tuan Abdul Rahman misalnya, kita boleh. Bukan apabila kita kata gitu bermakna dia pitih dia 100%, ataupun dia buat seorang bangunan. Dah, tak mesti begitu. Kira-kiranya yang utama lah daripada mereka, kerana sebab-sebab tertentu. Macam Nabi SAW
Dia tidak kuasa kan, tetapi dia jadi tok imam di situ. Dan sahabat-sahabat semua tahu masjid ni dibina untuk dia lah akan buat jadi tok imam ni. Di situ dia pun sembahyang situ sama. Kira-kiranya lebih khusus dengan dia. Kalau orang tanya pergi ke Madinah, masjid Nabi mana, banyak masjid yang lain. Masjid Nabi mana, masjid tempat Nabi sembahyang. Orang akan tunjuk sini, orang tak tunjuk tempat lain. Walaupun Nabi ada sembahyang juga tempat lain, jarang-jarang. Dari segitu ia jadi dikaitkan masjid itu dengan Nabi SAW. Kecuali Al-Masjidil Haram. Situ dalam Masjid Haram. Okay? Ada kait juga tu. Bukan masjid saja, Masjid Al-Haram. Tahu selalu. Kalau kata Masjidil Haram kat mana? Kalau ada Kaabah itulah. Itulah Al-Masjidil Haram. Jadi tidak kata masjid saja, Masjid Al-Haram, masjid yang berada di tanah haram. Padahal banyak lagi masjid hak lain, tetapi bila sebut Al-Masjidul Haram, itu yang dimaksudkan. Untuk apa? Untuk pengenalan. Dalam Quran pun sebut subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi kalau Allah SWT kaitkan masjid tu dengan sesuatu yang lain, itu menunjukkan boleh. Apa kita kata tak boleh pula? Masjidil Haram, masjid merah, masjid putih, ikutlah masjid apa-apa. Masjid kacau kau dah. Masjid cermin kau. Kristal, masjid kristal. Masjid kristal kau dah, kita ikutlah. Jadi masjid itu dikaitkan dengan sifat-sifat tertentu. Boleh? Tak. Ini dalil bagi Imam Bukhari. Dia nak kata boleh tu, dia kena ada dalil kita dalam agama ni. Tak boleh bermakna kita boleh tahu lah daripada sini. Orang duduk kata kaitkan masjid tu, tidak salah. Ada asas, ada asasnya. Kita boleh tahu, kita boleh menilai lah. Sekurang-kurang kita sudah ada ilmu dah sekarang hari ni. Boleh. Orang duduk kait-kait masjid gitu, masjid gini macam-macam nama tu kan. Masjid Kapung Sirih, masjid apa lagi, sebutlah. Rupanya ada asas. Ada asas. Tidak salah. Tidak salah dan tidak bercanggah dengan ayat tadi. Jangan kita kata bercanggah pula dengan ayat tadi. Tidak. Sekurang-kurang kita tahu. Nabi SAW juga sebut Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang berada di Quba. Ini salah satu masjid yang istimewa dalam Islam. Selepas daripada Masjidil Haram, Masjid Nabi. Lepas tu Masjidil Aqsa, Masjid Quba nombor 4. Sebab masjid yang mula-mula Nabi SAW bangunkan selepas dia berhijrah. Sebelum sampai ke Madinah tu, dia buat dah masjid situ. Berhenti situ beberapa hari, buat masjid situ. Buat masjid selalu. Itulah masjid mula-mula. Dan dalam Quran disebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa. Itu maksudnya masjid yang diasaskan di atas ketakwaan, Masjid Quba lah. Dan Nabi SAW hari Sabtu dia pergi, dia sembahyang situ. Dengan sebab itu kalau kita pergi boleh, tak apa buat lagu tu, sebab ada sunnah Nabi SAW. Masjid Quba, Masjidil Aqsa, Masjid Ilya dan sebagainya, banyak sekali kita dapati di dalam hadis. Dan ini semua menunjukkan boleh. Semua ni merupakan dalil yang terang tentang keharusan mengaitkan masjid dengan sesuatu yang lain selain Allah, untuk pengenalan dan pembezaan, walaupun hakikatnya ia adalah kepunyaan Allah, milik Allah, untuk Allah. Sebab itu tidak boleh dipusakai, tidak boleh jual beli, apa tak boleh. Itu hakikatnya. Tetapi untuk kemudahan dalam kira bercara, perbualan, tak apa, kita kaitkan dengan benda lain. Supaya gini, masalah hakikat dengan majas ni, hakikat tu menyatakan idafat hakikiyah.
Hak ni idafat majaziyah. Lagu ni mudah je, kita duk guna semua tapi kita tak tahu benda tu. Hakikatnya ia mengenyangkan kita siapa? Allah. Hakikatnya yang membangunkan dan meruntuhkan Allah. Segala-galanya Allah. Buat rumah kita pun walaupun nampak tukar dah, duk buat Allah yang buat. Segala-galanya, hakikatnya, kalau dilihat dari sudut hakikatnya Allah. Sebab apa? Ya, kita kata hakikat tu sebab tukar pun dia pandai pun nak boleh pandai. Siapa dia boleh pandai? Allah. Kalau Tuhan nak uji dia gila boleh. Kat mana-mana jadi gila tu, siapa dia buat gila? Tak boleh nak akhir agak pun. Nak basah pun tak boleh. Tak erti kau satu boleh. Ya, jadi pandai siapa dia? Allah. Kalau pandai saja tak ada ring, tak ada tenaga, tak boleh buat juga. Siapa dia boleh ring, tenaga? Allah. Nak boleh terlintas dalam hati manusia, nak buat rumah, nak panggil tukar tu, siapa? Allah juga. Sebab tu segala-galanya Allah sebenarnya. Segala-galanya Allah jika dilihat dari sudut hakikat. Tetapi susah kalau kita kata siapa masak nasi? Allah. Nah. Siapa dia buat rumah? Allah. Nah. Semua Allah belaka. Lagu tu tak boleh buat kira dah. Jadi kita kata tukar tu, tukar ni, orang tu, orang ni yang masak nasi. Itu orang panggil idafat majaziyah. Itulah majaziyah. Secara pinjaman. Majaz tu maknanya pinjaman, bukan hak sebenar. Pinjaman saja. Hak sebenarnya Allah di sebalik segala-galanya. Bapa sia dulu sakit makan ubat, kata dia. Ubat apa? Ubat got. Majaziyah berlaku. Hak sebenarnya yang menyembuhkan Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dia. Sebab itu dikatakan yang menyembuhkan itu Allah. Dikaitkan, diidafatkan kepada Allah, yakni kepada hakikat. Ada pun ubat, doktor ni itu sebab. Tukar gapo tu masak nasi gapo itu sebab. Nak suruh mudah kita kira. Kalau tidak payah. Payah. Jadi nak kira tu apa dia? Upah, gapo semua kira bercara. Kalau hak Allah berlaku, Allah buat, jadi tak payah upah. Allah perlu kau piti, nak ke dia piti? Nak. Jadi timbul macam-macam kemungkinan. Ini untuk kemudahan kehidupan kita di dalam dunia. Oleh itu firman Allah di dalam suratul Jin yang dikemukakan di atas sama sekali tidak berarti bahawa kerana masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah dan miliknya, maka ia tidak boleh dikaitkan dengan sesiapa yang lain selainnya. Jadi takut-takut keliru ayat tadi tu. Ayat Quran tak lewat main-main, kena perhati molek. Ya dah kau. Lama kan itu dah maksudnya memang tak sebui panggil masjid tu kaitkan dengan orang lain. Kena pasti semua. Lepas tu ayat tu annal masajida lillah, masjid itu adalah kepunyaan Allah, masjid itu untuk Allah. Apa makna? Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan panggil di samping Allah, bersama Allah tu orang-orang lain lagi. Lama kali itu maksudnya, tak saya panggil masjid tu nama orang lain. Lagu mana? Sebenarnya ayat tu maksud dia lagu lain. Tu yang kita kena tahu. Sebab kalau maksud dia memang tak sebui bubuh nama, menamakan masjid tu dengan nama-nama tertentu, tentu tak ada dalam Quran, dalam hadis, larang dah. Ni tak banyak siapa kalau ni pun orang Islam duduk guna gitu. Jadi apa maksud ayat tu? Menurut ahli-ahli tafsir, ayat itu maksudnya ada 3-4 maksud. Antaranya satu, melarang dari manusia daripada mensyirikkan Allah, menyengutukannya dengan sesuatu yang lain dalam peribadatan dan penyembahan, terutamanya di dalam masjid-masjid.
Itu maksud. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu untuk Allah, yakni untuk beribadat kepada Allah. Jangan kamu melakukan syirik, terutamanya di dalam masjid. Di luar pun tak boleh, terutamanya dalam masjid, tempat yang dikaitkan dengan Allah. Ada pula orang lain pula berkongsi dalam itu, seperti yang berlaku di dalam agama-agama lain. Misalnya di dalam gereja, di dalam biara, di dalam kuil dan sebagainya. Mereka pun terima juga Allah tu, tapi bersama-sama Allah tu, tu ataupun dengan perantaraan agama tu, berhala-berhala tertentu. Hak tu yang dia tak boleh. Jadi kalau nak cari masjid ataupun rumah ibadat yang kerana Allah semata-mata, tak ada unsur syirik, cari masjid. Orang Islam dapat menjaga. Orang kafir lama dah, agama mana-mana pun rosak. Dalam rumah ibadat tu, yang pergi seru, pergi sembah orang lain, bukan Allah. Seseolah tu masjid tu, apa ni, rumah ibadat tu, apa nama pun, kuih kau gapo kau, bukan untuk Allah. Padahal mereka pun terima juga ada Allah, terima juga ada Allah. Allah lah kuasa yang paling agung, paling hebat. Jadi orang ni go to go ni jelma Tuhan saja. Bagi mereka dia faham serpih daripada Tuhan saja. Tuhan hak sebenarnya tak boleh nak sebut juga, tak boleh nak tak nampak juga. Mereka terima hak tu. Mereka terima. Jadi maksud ayat ni, masjid itu hanya untuk Allah dari segi nak kita buat ibadat tu. Jangan syirikkan dengan yang lain. Dalam masjid, dalam rumah ibadat lah masjid. Rumah ibadat tu disembah benda-benda lain juga, bersama-sama dengan Allah. Ataupun langsung tak ada Allah, sembah hak lain, lagilah tidak kena, tak boleh lagu tu. Itu maksud ayat ni. Bukan ada kena-mengena dengan panggil masjid dengan nama tertentu tu, tak boleh. Dah, sila lagu tu. Yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan masjid-masjid di dalam ayat di atas ialah bumi ini keseluruhannya. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Masjid-masjid itu maksudnya bumi ni semua sekali, bukan masjid bangunan yang khusus tu dah. Bumi ini semua sekali. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid. Jadi bumi ini semua sekali masjid. Jadi hak Tuhan nak melalui ayat ni yang apa dia? Jangan syirik, melakukan syirik di atas muka bumi ni. Itu maksudnya. Itu maksud annal masajida lillah. Oleh kerana bumi ni semua sekali, mana-mana pun untuk Allah, jadi kita tak boleh syirik. Di situ semua sekali kita kena ibadat, kena apa? Kepada Allah, kerana Allah. Tak boleh dicampur-campur dengan yang lain. Melalui ayat di atas, Allah melarang manusia daripada menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, atau menyembah sesuatu yang lain di samping menyembahnya di atas bumi ini. Bumi ni tak boleh. Sebab apa? Bumi ni hak Allah. Jadi kita nak buat suka-suka, terutamanya menafikan hak Tuhan dia tu, adalah tak kena sekali lah. Kata hak orang lain pun, kita menupai rumah orang. Kita kata kita menupai rumah orang lah, kita menafikan dia tu tuan rumah kita. Pergi royak kat orang dia, padahal dia kita duduk jelas dah buaya ada koci gapo gerai nama dia. Kita kata bukan hak dia, hak orang lain. Kita tak terima kasih dia, kita terima kasih ke orang lain. Lalu itulah orang syirik ni. Sebab tu yang marah sangat tu. Sebab tu yang marah sangat, dosa besar sangat. Dia tak erti telajar. Tu kalau rumah semua. Pak kalau dalam dunia ni, tu yang buik kita. Kita kata orang lain pun tak ada kena-mengena tu. Minta dengan orang lain, terima kasih ke orang lain. Tak kena tu. Lebih-lebih lagi kalau nak guling. Nak guling, kita duduk dalam negeri tu aman, damai, kita nak guling dia, kerajaan mana pun dalam dunia dia akan penjara sekurang-kurang seumur hidup kalau tak bunuh pun.
dia akan penjara seumur hidup. Itulah hukumannya. Apa dia? Syirik lah tu. Nak kot? Supaya tuan rumah sana dia bui pada kita, menumpai di rumah dia, kita nak ambil jadi milik kita, menafikan hak dia, tukar jadi hak kita. Atau hak orang lain kau nak bui ke orang lain, biar bubuh nama dia. Apa begitu? Siapa dia yang telah berbudi kepada kita, yang kita nak gelak lain? Sebab tu syirik ni teruk sangat. Kenapa? Tak kena, tak tahu, tak tahu tuan. Sebab siapa sepatutnya kita berterima kasih, tak tahu. Yang ketiga, maksud masjid-masjid di dalam ayat di atas ialah anggota-anggota yang digunakan untuk bersujud. Itu masjid. Jadi segala anggota untuk bersujud tu lillah, kerana Allah semata-mata. Jangan duduk guna tangan, kaki, dahi untuk benda lain. Jangan. Itu maksud. Jangan sembah sesuatu yang lain di samping Allah. Jangan. Bila-bila sembah Allah, sembah juga orang lain. Jangan. Anggota-anggota itu sepatutnya bersujud hanya kepada Allah semata-mata. Ini kerana Allah lah yang menjadikannya dan menciptakannya untuk kemudahan dan kesenangan manusia. Jadi sujud ni sebab apa? Syukurlah. Kita ada sendi, ada orang, ada apa boleh turun naik awak gana pun boleh. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu besar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tu, kita kena syukur kepada siapa? Allah. Jadi masajid di dalam ayat ini maksudnya anggota-anggota manusia yang digunakan ketika bersujud. Hak Nabi SAW sebut ada 7 anggota tu kan, 7 anggota tu. Itu maksudnya. Dan yang keempat, masjid tidak boleh dijadikan milik seseorang atau dikhususkan dengan sesuatu golongan. Ia adalah kepunyaan Allah dan merupakan tempat beribadat untuk semua orang. Jangan pula kata dah Masjid Sultan Ismail, anak-anak dia saja pergi, orang lain tak boleh masuk. Lagu tu tak boleh. Lagu tu tak boleh. Nak bubuh nama dia tu tak apa. Bubuh nama dia tak apa. Masjid Bani Zuraid, sebut Masjid Bani Zuraid dalam hadis ni, bukan anak-anak dia saja pergi sembahyang situ. Cuma ramai anak-anak dia. Anak-anak dia pergi sembahyang situ sebab dekat dengan kawasan perumahan dia. Tapi tidak dihalang orang lain nak pergi sembahyang. Boleh baru. Kalau orang lain pergi tak ada apa. Tapi kalau masjid tu dibuat satu nama golongan tertentu, orang tertentu dapat buat dia sah, tu tak boleh. Itu haram. Semua kata tak boleh lagu tu. Sebab apa? Wa annal masajida lillah, masjid ini kepunyaan Allah, untuk Allah. Bila untuk Allah, jadi tidak ada hak untuk menghalang orang pergi ke rumah Allah. Dia sudah jadi rumah Allah, bukan rumah kita, pitih kita sepenuhnya pun. Tidak hak kita. Tidak hak kita. Dia jadi hak Allah. Bila hak Allah, tidak ada hak kita untuk menghalang orang daripada pergi beribadat di situ. Bahkan dalam Quran disebut itulah orang yang paling zalim antara orang yang zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuh. Siapa hak lebih zalim lagi daripada orang yang menghalang manusia pergi ke masjid nak sebut nama Allah, nak ingat kepada Allah. Dengan sebab itu tak boleh. Bubuh nama tak apa. Nama sultan tu sultan ni, ataupun orang tu orang ni, dengan sifat-sifat tertentu, nama kampung itu, nama bandar kau boleh berlaku, tak apa. Tetapi jangan dihadkan, jangan dihalang orang untuk pergi beribadat. Jangan. Kalau kita takut, tapi yalah, macam-macam berlaku dalam masyarakat ni kan. Kalau kita takut hilang barang-barang kapur tu, hak semulanya dia ada biasanya ada ruangan boleh tutup kan. Tutuplah situ. Tapi kalau orang nak tidur di luar, tempat masih masjid lagi tu, dekat serambi dia tu pun masjid juga. Jangan dihalang orang pergi. Dia pergi.
Dia nak tidur, dia nak gapo kok. Tapi tempat kita ni pasal dia terlalu terikat dengan mazhab Syafi'i kan. Dia ada idea basi, ni tak boleh ni. Idea basi. Jadi kalau tidur tu biar idea basi lah ke mana? Nah. Pula dah. Tapi kalau dalam mazhab lain dah. Jadi orang yang susah, orang yang tak ada rumah, mari mana-mana senang dia boleh tidur situ. Itu maksud rumah Allah tu. Tidak kata nak sembahyang saja. Selain daripada sembahyang, dia letih, dia penat, dia boleh rehat situ. Dia guning situ, jenera situ. Sekali serang, kita kata jenera situ. Tak apa. Tapi oleh kerana keadaan masyarakat ni teruk, kadang-kadang hilang macam-macam lah dah. Kalau dalam masjid, itu boleh kita tutup kawasan yang tertentu tu dalam masjid tu. Ada benda-benda yang mahal, tetapi jangan tutup pagar. Tak kena tutup pagar. Tak kena tutup pagar. Kecuali kalau teruk sangat. Teruk sangat. Kalau kita tak tutup pagar, ni hak pergi mengisak ke apa tu pegang atas masjid ke apa punya, pergi teruk ni. Kita ada dengar tempat-tempat yang masjid terbiar kan, boleh berlaku lagu tu. Lagu tu baik kunci semua sebenarnya. Sebab apa? Tidak ada maslahatnya, orang tak pergi pun. Kalau pergi pun jadi saran dadah misalnya kita kata. Jadi tidak nanti masjid surah ke apa pun, janganlah jadi tempat yang lagu tu buruk namanya, jadi teruk. Tempat asal, tempat ibadat tiba-tiba jadi gitu. Dan macam mana boleh terbiar begitu? Sepatutnya kena ambil berat lah. Kena ambil berat. Kena ambil berat. Jadi kena ambil berat ni, umat Islam, orang-orang Islam secara umumnya kena ambil berat. Lepas tu pihak-pihak yang berkenaan macam tempat kita ni, tempat kita ni bukan negeri Islam kita kata, jadi adalah ambil berat tu. Jadi dia kena ambil berat lah, kalau tidak salah lah. Itu maksudnya masajidalillah, hak Allah, yang ni tak boleh dihalang orang untuk pergi buat ibadat. Tak kira siapa, tak kira siapa. Tak boleh kita kata dalam masjid tu nama dia, situ tak boleh siapa duduk. Nak semayang kena dia saja. Kalau dia tak mari pun kena kosong situ, sah tu dah. Tak boleh lah. Tak boleh. Bercanggah dengan wa annal masajida lillah. Wa annal masajida lillah. Bercanggah. Tetapi kalau tentu nak mari misalnya, buat untuk raja ke orang lebih ke duduk depan, tak apa. Tentu nak mari. Sediakan sementara dia mari, tak apa, boleh lagi. Tapi kalau dia mari kau tak mari, itu tempat dia. Tak boleh siapa duduk. Orang sudah qomak dah nak sembahyang, situ kosong. Tak boleh lagu tu. Salah lagu tu. Dia apabila siapa ke peringkat qomak dah tak ada mari, siapa-siapa boleh naik lah. Kena penuhi lah tempat tu. Jangan kapet kuning pun tak cara lah dah. Kapet kuning pun kalau dia fikir, orang yang berkenaan tu fikir patut dia buat, tak apa. Ataupun kalau biarkan orang sembahyang situ pun tak apa juga. Sebab apa? Sebab kita kata boleh tu, sebab Nabi SAW ada sebut, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah berada di belakangku orang-orang yang bijaksana dan cerdik-cerdik. Maknanya ada pilihan juga. Selepas aku tu, di sah belakang aku tu, kenalah orang-orang yang cerdik dan bijaksana. Nabi kata kena duduk situ. Jadi kalau misalnya tu imam tu terbatal kau apa-apa, kau siapa nak ganti kalau tidak pandai, tidak bijaksana, nak ganti selalu. Kan Sayyidina Umar bila kena tikar tu dah, dia pegang tangan orang belakang dia, suruh naik ganti. Jadi kalau hak duduk belakang dia tu tak erti dah, macam mana? Dan itu juga isyarat kepada dalam sebuah masyarakat Islam, negara Islam, dia kena ada pemimpin, dia kena ada pelapis. Timbalan kata, timbalan kau nak kau apa kau, kita kata tak apalah. Kira-kiranya kalau dia tak ada, ni mengambil alih tempatnya.
menduduki tempat. Tu dari segi falsafah dia tinggi. Tinggi. Bukan semata-mata semaya gitu saja. Dah. Sebab tu tak boleh duduk di belakang tu orang hak koseh-koseh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kerja berat tu. Kerja berat tu. Setengah-setengah orang dia tahu hanya duduk dalam sah yang pertama saja, dia tidak tahu maksud. Yang Nabi kata lebih sah pertama, lepas tu yang kedua, yang ketiga. Maksudnya dari segi kesediaan untuk Islam, apa saja kita duduk di baris pertama. Kalau nak mati, kita sanggup mati mula-mula sekali. Ni barisan pertama. Gitu maksud. Kalau gapo-gapo pun kita mula-mula sekali sana. Kalau tidak, bohong. Bermakna kita main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan gurau tu, mengejek. Kita mendustai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pelawak. Kita kata sanggup. Sebab tu kena faham. Kalau pergi dengan faham, dia jadi lagu lain. Kalau buat dengan faham. Kalau buat dengan tidak faham, semata-mata tengok galakkan. Galakkannya kalaulah orang dia tahu kelebihan sah yang pertama, Nabi kata, nescaya kalau mari mengakak ngesok pun mari. Tapi kena ingat hak di sebalik tu. Semua hak Nabi kecek ni dia bukan zahir saja, dia ada di belakang. Ada di belakang. Sebab kita katalah sesiapa kalau menang ni pertarungan ni, perlawanan ni hadiah je, bukan main besar, pakat telio belakang. Tak khabar dah diri ku kekek dah. Hak nak kenanya pusing berapa keliling tu. Dah. Khabar kau kita tu tangan mana. Dah. Dah pakai rebah tengah jalan. Rebah tengah jalan. Kita seluah tu padan tu nak keliling sekeliling rebah dah. Dah. Dia kena berapa keliling misalnya. Jadi dia kata, tapi dia tidaklah royak jadi sampai menakutkan. Itu cara Nabi. Kalau lagu tu tak ada. Kita tak boleh. Jangan tak boleh lah. Mana kena bersedia. Kita tak boleh kot ni, kita boleh kot ni. Tapi kita nak duduk dalam saf yang pertama. Itu maksudnya. Tak apalah kita tak boleh kot ni. Kot lain kita boleh. Kita akan bersedia untuk Islam. Bersedia setara mana? Saf pertama lah kira-kira. Dia kena ada kesedaran itu. Barulah. Jadi kalau tidak, kata pergi masjid biasa. Tak payah dah kaitan dalam masjid dengan luar masjid. Jadi dari segi tadi tak apa. Tak apa. Cuma sebab tak boleh lah. Kalau kata masjid orang-orang ni, lepas tu dia saja. Tu tak boleh. Sama sekali tak boleh. Tak apalah. Baik, kita pergi bahas tajuk lagi ni. Di situ buat huruf tebal situ. Bukhari sudah menyimpulkan bahawa boleh menamakan masjid tu dengan, mengaitkan masjid tu dengan nama seseorang, nama negeri, nama kampung, nama bandar, sifat tertentu boleh. Tapi apa ya dia kata? Adakah? Tu cara dia. Cara tajuk Bukhari. Dia tahu dah, dia nak ayat harus boleh. Dah kalau boleh, apa dia mulakan bab di atas dengan perkataan hal. Adakah? Bolehkah? Dah boleh lah. Kata selalu lah, boleh. Mengaitkan masjid dengan orang-orang tertentu dan gini-gini, boleh. Dia tidak. Kalau lagu tu tak ada seni. Tak ada seni dia. Dia sebut bolehkah? Apa maksud kalau Imam Bukhari? Itulah kelebihannya kalau mengaji Bukhari yang lengkap lagu ni, sebab kena bincang apa dia buat gitu. Kita boleh tahu. Kita boleh tahu. Sekurang-kurang kita tak tahu banyak pun kita tahu juga sikit-sikit. Barulah boleh. Dia kata lebih Bukhari Muslim, gomo tu tak sebut dah. Gapo dia kat lebihnya. Tak boleh nak ayat. Tak boleh nak ayat. Kita tak tahu mana butir. Lepas tu kalau orang kritik, kalau orang kata macam-macam, kita nak jawab lagu mana? Kita alhamdulillah betul sebenarnya kita ni betul. Sebab apa? Kalau luar negara kan, dia tak ngajar ni orang awal.
Jadi orang awam tak tahu. Ni benda ni boleh faham. Apa tak boleh ngajar ke orang awam? Boleh. Siapa boleh? Kalau rakyat boleh. Abui apa ni, hak tak reti bahasa Arab, bui bahasa Arab mana nak boleh faham dah. Rakyat aku Melayu faham lalu lah, mana reti bahasa Melayu tu. Faham selalu. Jadi apa maksud Imam Bukhari buat? Kita boleh tahu benda-benda gini. Dan kita boleh tahu nilai penulis saya tu. Penulis saya ni nilai dia tinggi, berkualiti, kata sudut mana. Kita boleh tahu. Yang ulama-ulama kata hebat sangat, kita boleh merasa kita orang biasa. Lalu kita boleh menghargainya. Kalau tidak kita nak hargai lagu mana? Dengar orang sebut je, tak tahu gap. Sikit pun tak tahu. Tak kena lah lagu tu. Di sini seperti sedia dimaklumi bahawa Imam Bukhari memulakan tajuk babnya dengan perkataan hal apabila beliau mahu menyatakan salah satu dari dua perkara. Kalau dia nak ayat benda ni, dia akan guna hal. Adakah? Bolehkah? Bukan berarti pun dia kata bolehkah tu dia tidak pasti lagi. Dah, dia pasti dah. Dia pasti dah. Dia telah buat keputusan. Yang pertama, apabila ada khilaf tentang hukum yang dibincangkan oleh beliau. Ada khilaf. Dia nak isyarat kepada adanya khilaf dalam masalah ni. Sekurang-kurangnya kita tadi ada khilaf kan. Ibrahim An-Nakhai kata tak boleh. Jadi bolehkah? Hak tu kata tak boleh, dia kata boleh. Jadi kita hak ni kata tak boleh, hak ni kata boleh. Kita kena tengoklah hak mana hujah, siapa hak lebih kuat, pakai hak tu. Itu cara dia. Yang kedua, apabila ada ihtimalat. Ihtimalat ini beberapa kemungkinan pada apa yang disebut beliau di dalam sesuatu tajuk bab. Jadi tajuk bab dia tu boleh jadi ada beberapa kemungkinan. Gini boleh jadi juga, gini boleh jadi juga. Atau di dalam hadis di bawahnya. Hadis di bawah sesuatu bab itu mengandungi ihtimalat. Ini ada beberapa kemungkinan. Boleh jadi makna dia gini, boleh jadi makna dia gini. Sebab itu Imam Bukhari buat hal. Ini salah satu sebab dia buatlah hal itu. Ataupun sebenarnya tak ada keliru, tapi orang lain boleh keliru. Dia nak jaga, nak menghilangkan kekeliruan orang lain. Kepada dia tak ada keliru. Kira-kiranya kalau orang lain baca, orang lain tengok, dia akan kata, boleh kau gini? Dia akan kata, timbul kemuskilan lagu tu. Bila ada hak lagu ni, Imam Bukhari akan buat tajuk hal. Kena ingat, suka-suka tahu dah tu. Hal tu makna dia bolehkah? Adakah? Padahal dia sudah yakin dah. Dia sudah jelas, dia ada pendirian dia dah. Tapi mengambil disebut hal tu dengan mengambil kira orang yang kalau baca hadis ni ataupun baca tajuk dia tu, dia akan timbul kemuskilan, mendorong dia berkata, bolehkah? Adakah? Kemungkinan yang ada di sini ialah sama ada Masjid Bani Zuraik itu sudah terbina di zaman Nabi SAW dan ia sudah ma'ruf dengan nama itu semenjak zaman baginda SAW lagi, atau ia baru dibina di zaman khulafa selepas kewafatan baginda SAW. Ini ihtimal. Jadi dalam hadis ni kita tengok Nabi SAW mengadakan pertandingan di antara kuda yang tidak disediakan untuk perlombaan, bermula dari Thaniyah hingga ke Masjid Bani Zuraik. Masjid Bani Zuraik. Jadi dengan sebut tai lagu ni zaman Nabi lagi kau adanya, kau sebut tai lagu tu zaman kemudian, selepas Nabi wafat barulah ada tu orang sebut Masjid Bani Zuraik. Ada kemungkinan kita tak ngaji hadis ni tak tahu mana kemungkinan ada lagu tu. Dia kata Masjid Bani Zuraik, Masjid Bani Zuraik lah. Mungkin dia kata kan Nabi ni buat pertanding ni, mana sampai Nabi lagi lah apa zaman kemudian je. Kita orang biasa ni kan. Tapi kepada orang ngaji dia tidak lagu tu. Jadi kita ni termasuk dalam hak ngaji lah. Ke mana-mana alhamdulillah dah. Hak ngaji nak lekat sebanyak mana tu ikutlah hak tu dah.
Masing-masing lah. Kita kata hak ni ambil steamer, hak ni ambil sabledi, hak ni ambil cetung, hak ni ambil secawai, boleh ambil juga. Boleh ambil juga. Sudu pun kalau air zam-zam dah. Sudu pun kalau air zam-zam dah. Ni hak Nabi. Banyak dah kita dapat. Jadi tu tak tahu pakai lu tirih pula tak ada. Balik-balik kosong dah. Sekurang-kurangnya kita mari boleh pahala dah. Tak saja. Orang Islam mari buat kerja agama tak ada saja. Katakanlah balik tak ingat kau satu dah. Tak ingat kau satu. Tak ada catit tak ada. Tak ada kau ni mari dengar, tak ada telinga dia kata. Lepas tu tirih pula. Tak apa, boleh pahala, kita tidak saja. Tidak saja. Itu kelebihan. Dia sebabnya Imam Bukhari menimbulkan tanda tanya ni. Sebab apa? Sebab benda lagu ni biasa juga dalam hadis ada. Dia sebut gini-gini seolah-olahnya ada zaman Nabi, padahal zaman Nabi tak ada lagi. Tapi perawi kemudian tu bila dia sebut, dia kaitkan dengan sesuatu yang baru ada di zaman kemudian. Sebab orang boleh tengok benda tu. Zaman Nabi tak ada lagi. Takut ni lagu tu juga takut orang kata dia pitah dulu lagi. Imam Bukhari pitah dulu lagi. Sebab tidak mari hadis ni. Padahal hadis ni orang boleh kata gitu. Dia nak jawab tu, nak hilangkan kekeliruan tu. Dia pitah dulu. Kita tak terfikir. Kita tak terfikir. Orang biasa ni ramai-ramai tak terfikir. Gini cerita dia tu. Di dalam hadis terdapat banyak sekali contoh di mana sesuatu perkataan yang baru wujud kemudian diidrajkan. Itu satu istilah yang ini dimasukkan atau diselitkan di dalam hadis dengan maksud memudahkan pendengar memahami sesuatu perkara, cerita dan lain-lain. Orang kemudian yang cerita tu dia selit ataupun dia bubuh benda lain yang memudahkan faham pendengar semasa dia. Misalnya di dalam hadis Ibnu Abbas yang akan dikemukakan oleh Bukhari di dalam Abwab Al-Idain akan datang. Di dalam hadis itu Ibnu Abbas berkata, hatta atal alam alladhi 'inda dari kathir bin as-salt fa shalla thumma khataba. Bermaksud apabila Nabi SAW sampai kepada bendera yang terpacak dekat rumah Kathir bin As-Salt, baginda bersembahyang di situ kemudian berkhutbah. Rumah Kathir bin As-Salt terletak di sebelah kiblat musalla. Musalla ni maksudnya tempat di mana Nabi SAW dan para sahabatnya mengerjakan sembahyang 2 hari raya, sembahyang gerhana matahari, sembahyang lain-lain umum lah, hak ramai, melibatkan ramai. Ia dibina Kathir lama selepas kewafatan Rasulullah SAW. Semasa hayat Nabi SAW, rumah itu belum lagi wujud di situ. Tetapi Ibnu Abbas menyebutkan di dalam hadis di atas, seolah-olahnya rumah itu sudah pun ada di zaman baginda SAW. Maksud Ibnu Abbas menyebutkan rumah Kathir bin As-Salt di dalam hadisnya itu tidak kerana lain melainkan untuk memahamkan para pendengar semasanya semata-mata. Jadi dia bila sampai situ dekat daerah, dekat rumah Kathir bin As-Salt, kemudiannya di musalla dekat tu dibina rumah pula kemudian. Jadi orang boleh tengok, orang kemudian tu tengok situ ada rumah. Zaman Nabi dulu tak ada rumah, Nabi pergi situ lah kan, jadi dekat tu, dekat daerah, dekat rumah tu kan. Jadi seolah-olahnya macam rumah tu sudah ada zaman Nabi, padahal tidak ada. Imam Bukhari dia pitah dulu lah. Takut dia amari hadis ni, dia saja dia amari hadis ni. Dia nak amari hadis lain boleh. Nak royak dapat kau nak royak. Masjid dihadar tak itu boleh. Boleh. Tapi dia amari hadis ni nak menghilangkan kekeliruan. Takut-takut orang kata, lepas tu demo buat dalil dengan Masjid Bani Zuraik. Masjid Bani Zuraik zaman Nabi ada ke tak ada? Takut orang kemudian aja sebutnya Masjid Bani Zuraik. Masjid tu dibuat kemudian. Sebenarnya pada masa Belanda tu tanding tu tak ada masjid pun situ.
Takut Ibnu Umar ni royak ni zaman dia ketika tu ada lah Masjid Bani Zurik tu. Jadi Masjid Bani Zurik tu disebut oleh orang kemudian, bukan disebut oleh Nabi. Dah tidak disebut oleh Nabi, kamu tak boleh nak buat hujah lah. Bahawa boleh dikaitkan masjid ni dengan golongan ataupun anak-anak orang tertentu, kamu tak boleh buat hujah lah. Bukan ini, bukan zaman Nabi berlaku. Kalau zaman Nabi, kita kata Nabi tahu orang sebut Masjid Bani Zurik, bukan dia bubuh nama. Katakanlah orang lain bubuh nama, dia senyap, tuan boleh jadi dalil dah. Sebab itu takrir dia. Kalau salah mesti dia tegur. Ni dia tak tegur, zaman dia menunjukkan benda tu boleh. Tapi biar tentu dulu benda tu ada zaman Nabi, barulah boleh kita kata dia takrir. Kau tak takrir kau, barulah boleh. Takut benda ni Masjid Bani Zurik ni, nama ni masjid ni kemudian baru ada. Zaman Nabi tak ada lagi. Ketika bertanding tu kosong situ. Ketika bertanding berlomba kuda tu kosong situ. Dia nak ayat apa? Ada. Kamu tak boleh bandingkan hak ni dengan hak cerita Ibnu Abbas tadi. Tak boleh. Hak tu sungguh. Di zaman Nabi tak ada lagi rumah Kathir bin Asal di situ. Ada kemudian. Hak tu betul. Tetapi hak ni sudah ada di zaman Nabi SAW. Baik, kalau kita kata kalau tidak sabit, ada hadis ni, tak sah hadis ni. Hadis lain banyak lagi. Dalam Quran ada. Al-Masjidil Haram ila Al-Masjidil Aqsa. Sebut dalam Quran sebut, menunjukkan boleh lah. Dengan dikaitkan masjid tu dengan sifat-sifat tertentu, boleh. Tapi Imam Bukhari nak memahami hadis ni juga, sebab hadis ni menepati syarat dia. Dan bagi dia Masjid Bani Zurik ni sudah ada di zaman Nabi SAW. Dengan Nabi tahu, orang sebut Masjid Bani Zurik ni dengan Nabi tahu, dan dia tidak tegur, dia tidak kata apa-apa. Ini menunjukkan pengesahan daripada pihaknya bahawa boleh. Itulah ayat je, ayat tu. Kamu tak sedut ragu lah. Tak sudah kata boleh jadi gini kau. Kita bagi dua contoh di situ. Satu lagi contoh keduanya ialah apa yang tersebut di dalam hadis istisqa, hadis minta hujan, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain daripada Anas. Kata Anas, anna rajulan dakhala al-masjid yawma jumu'ah min babin kana nahwa daril qada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub. Bermaksud, sesungguhnya ada seorang lelaki masuk ke masjid pada suatu hari Jumaat melalui satu pintu yang terletak di sebelah Daril Qada. Pintu yang terletak di sebelah Daril Qada. Daril Qada itu ada satu ruangan pengadilan untuk cara apa-apa kes. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berdiri untuk menyampaikan khutbahnya. Darul Qada itu sebenarnya belum lagi wujud semasa Rasulullah SAW. Ia dibangunkan lama selepas kewafatan baginda. Tetapi Anas menyebutkan di dalam hadis ini seolah-olahnya ia sudah pun wujud di zaman Rasulullah SAW lagi. Jadi Nabi duduk khutbah, orang tu mari daripada pintu Darul Qada. Mari daripada pintu. Seolah-olahnya Darul Qada itu sudah ada dah zaman Nabi. Cara dia gambarkan. Padahal hak ni Darul Qada ni baru ada kemudian. Tapi sebelah pintu tu lah, sebelah pintu tu kemudiannya dibangunkan Darul Qada. Sebab masjid Nabi ni berapa kali tambah. Alik tu lah orang tu mari dia nak alik tu. Jadi pada masa tu Darul Qada tu adalah orang-orang yang dia sebut tu payah selalu lah. Alik mana pintu, alik mana, payah selalu. Orang tu mari kot tu. Orang tu pun kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa habis dah binatang ni, pokok-pokok kering habis, hujan tak turun lagu mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk duduk tengah khutbah, semata-mata gelap selalu. Hujan, lebat hujan. Nah, siapa mari pula. Oh ya, dah. Mari pula wayak minggu berikutnya mati dah binatang ni pula dah. Okey lemah pula dah. Selang habis tanaman-tanaman ni jadi lagu mana? Dah. Nabi SAW pun
Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, biarlah hujan ini turun di sekeliling kami. Sekeliling, bukan betul-betul di atas kami. Maksudnya turunlah hujan ni di kawasan tadahan hujan, kita panggil kawasan itu. Jangan betul-betul atas kami, serta-merta. Jadi lepas pada tu tak ada kau satu. Itulah cerita ni. Dia nak cerita kita nak sininya Darul Qadha tu tak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi takut-takut orang kata Imam Bukhari ni pun sebut ni, awak mari hadis ni Masjid Bani Zuraik. Zaman Nabi tak ada lagi pun Masjid Bani Zuraik ni. Cerita kemudian, kalau ada pun orang lain bubuh. Orang lain bubuh tu siapa? Sahabat-sahabat. Katakanlah sahabat-sahabat. Pas sahabat-sahabat ni nak bubuh tak tu kalu kau. Mestilah dia tahu daripada Nabi SAW bahawa boleh kaitkan masjid ni dengan golongan tertentu. Sebab tu mereka panggil gitu. Kalau kita kata, andaikan Nabi tak ada zaman Nabi, ni sampai kemudian sampai bila? Sampai sahabat duduk ramai lagi nak buat sesuatu, dia tak akan boleh sewenang-wenang. Ini bermakna berdasarkan pengesahan sahabat. Sahabat akui benda ni boleh. Kuat juga boleh juga terima. Tapi hak sebenarnya bagi Imam Bukhari tidak, bukan zaman sahabat. Zaman Nabi lagi sudah ada Masjid Bani Zuraik itu. Jadi kita bolehlah tak sebut masjid ke apa lagi kalau benda lain. Asrama satu asrama tu dia buat asrama pelajar. Saya dulu pernah belajar tepat lagu tu lah waktu. Jadi kita banyak pengalaman sikit. Kita tengok berbeza sistem pendidikan dunia biasa ni dengan sistem pendidikan agama sungguh beza. Hostel tempat saya duduk dulu namanya Athar Hostel. Itu salah satu asrama lah. Besar lah, 3 tingkat besar. Mewah lah, segala-gala kelengkapan ada. Orang ramai, masyarakat dia tu kesedarannya tinggi. Jadi dia pun nama Athar Hostel. Nama itulah, boleh pun nama. Orang tu derma. Cuba pihak sekolah minta kita nak bubuh nama dia. Kalau dia setuju tak apa. Kalau dia tak setuju jangan. Boleh jadi dia berasa macam-macam pula. Tak ada pasal apa ni saja pahala tak. Tapi kalau tidak, dia tak apa. Dan itu boleh membangkitkan semangat kepada orang lain pula. Tak apa. Ataupun ada juga asrama nama Shibli Hostel. Mana dikaitkan dengan seorang tokoh ulama di situ. Asrama tu dikaitkan dengan tak apa. Jadi kalau benda lain, asrama kau, hospital kau, gapo nak bubuh nama, lagilah tak apa. Masjid pun tak apa. Tetapi kena ingat, gapo-gapo pun dia kena ada ikhlas. Kalau ada nak menunjuk, tonjol nama, tak ada selalu. Sia-sia lah nak gapo. Kalau kita niat nak kebajikan, kalau ada mari hak tu sia-sia lah. Sia-sia. Jadi nak nama dunia kau. Kalau nak nama dunia, bolehlah sekat dunia. Tuhan Maha tahu hati kita. Jadi dengan sebab itulah, dari segi nak bubuh tu boleh, tak apa. Setengah-setengah orang dia tak say kan. Setengah-setengah orang dia tak say, itu terpulang kepada masing-masing lah. Terpulang. Sebab kita lah, kadang-kadang ketika masih hidup lah, jalan cikgu sekian-sekian misalnya, ada kan? Tak lah. Tak apa, dia nak bubuh pun tak apa. Semuanya Tuhan Maha tahu. Apa maksud jalan tu, dia wakaf ke tanah dia. Kalau berkait dengan wakaf ni, berkait dengan pahala akhirat saya. Tu sebab tu kena beringat sikit. Boleh nak bubuh tu tak apa. Jalan ada, ataupun tak nak kena mengenal dengan dia tak nak wakaf apa-apa, tapi oleh kerana nak mengenang jasa dia, bubuh juga nama jalan apa-apa kan.
Jalan Tok Razak, kalau misalnya kita kata Kuala Lumpur tu tak? Boleh bubuh nama. Jadi jalan kau bangunan, kau gapo kau boleh. Masjid pun boleh. Tapi siapa perkara tadi kena ingat. Kalau ada hak tu memang sia-sia. Royak dah memang sia-sia. Hak baik kalau nak kira lah tak sah. Tak sah. Tetapi dalam hadis kan ada sebut kan, orang tu dia beri sedekah. Beri sedekah kepada orang curi. Dia tak tahu orang tu orang curi. Orang pun pakat nak kacak. Kata dia pelik sungguh, orang curi beri sedekah. Dia pun senyap, tak kata apa. Dia niat, dia ikhlas dah, boleh dah dia. Lepas tu dia beri sedekah pula, senyap-senyap. Beri kena kepala pelacur pula. Jadi semua tak kena. Tapi hak dia buat tu tetap dipuji. Tetap dipuji, dia dapat pahala. Lepas pada tu orang ni akan mikir pula, dia beri sedekah pula, kena kau orang kaya. Tapi Nabi SAW puji dalam hadis sebut molek, menunjukkan apa? Dan ulama-ulama bahas, dia kata sebabnya boleh jadi menyebabkan orang tu mikir, hak kaya tu mikir, kalau dia aku kaya tengok bagus orang ni, aku beri kau. Boleh jadi mencetuskan benda-benda gitu kan. Kalau ada kebaikan tak apa. Supaya juga bubuh nama tadi boleh jadi mencetuskan idea. Boleh jadi menimbulkan fikiran yang baik nak buat kata kita kaya lagi pada dia, apa tak boleh buat. Ataupun hak apa ni, pelacur ke ataupun pencuri, dia jadi mikir, jadi berubah baiknya masyarakat. Bah kalau kena aku pergi curi ni orang hak lagu ni, tak nyaya kau, jahat sungguh aku ni. Berubahlah. Dia boleh jadi apabila kita ikhlas, dia tu habui kok mana-mana. Kesal dia tu. Itu penting. Dengan sebab nama tu tak apa, tak apa. Tapi kena beringat lah. Kalau kita tak boleh, tak boleh sebab tu lah. Dia hanya terpulang kepada diri masing-masing. Nabi SAW ada kata, kalau orang puji kamu, kamu ambil tanah sumbak dalam mulut dia. Mana dia tak boleh puji, dia tak boleh puji. Tapi ada kalanya dia puji, sabar. Bukan puji main-main sebut ahli syurga. Apa? Dia tahu ada orang yang boleh puji, ada orang yang tak boleh. Ada orang yang puji sungguh, ada orang yang puji walala, mengapu. Jadi kita kena faham waktu ni jenis mana. Orang yang hidup dengan mengapu bahaya, rosak. Jadi kalau kita suka dengan orang tu, bermakna kita merosakkan diri kita sendiri. Jadi hak tu terpulang. Tengok keadaan. Kalau orang tu selamat, dia tak ada gapo-gapo, bahkan kalau dipuji dia, kau jadi ju, kau jadi molek, tak apa. Jangan kita pula tidak menghargai orang. Tahu dah kelebihan dia gapo-gapo dah, lama sangat. Jadi sehingga orang yang lebih-lebih tu dia berasa tak ada nilai benda hak dia buat. Hak biasa-biasa main bola pun orang puji sanjung, bukan main dah. Main gapo-gapo lah kita kata. Hak ni bukan main, tak bui. Jadi macam tak ada erga. Orang pun tak gomo ke arah. Hak biasa-biasa umum, orang umum ni. Jadi dengan sebab itu penghargaan, kita kata dalam bentuk pingat, dalam bentuk gapo-gapo, itu memang tak salah. Sebab manusia ni dia ada macam-macam sifat dia tu. Kalau budak-budak bui piti, apa saya suka. Orang tua pun dia ada juga, cuma cara lain. Tak usah piti 50 sen tu. Tak usah. Tapi dia ada cara juga. Kalau tidak dihargai manusia ni, ada kala dia jadi lemah semangat. Ada kala, bukan semua orang. Dengan sebab itu Nabi SAW faham benda-benda ni. Dia bui hadiah waktu, dia bui hak ni, dia bui hak ni. Dan zaman sahabat kan, ahli Badar boleh banyak, ahli Uhud dibui, ada sumbangan tahunan oleh pihak kerajaan. Jadi kalau banyak, dapat banyaklah bahagian dia. Itu penghargaan terhadap jasa. Mana Islam mengambil kira benda-benda tu. Bukan kata
Oh, tak cara. Dah, tidak begitu. Tak apalah, kita tengok di sini hadis ni seterusnya. Kita masuk pada hadis Masuk pada hadis Abdullah bin Umar cerita. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan pertandingan di antara kuda yang disediakan untuk perlombaan. Bermula dari Hafya dan penamatnya ialah Thaniyatul Wada'. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengadakan pertandingan di antara kuda yang tidak disediakan untuk perlombaan, bermula dari Thaniyah hingga ke masjid Bani Zurai. Jadi Abdullah bin Umar yang menceritakan cerita ni, dia termasuk terlibat juga dalam perlombaan itu, dalam pertandingan itu. Bermakna Nabi SAW beza tu, ada kuda yang disediakan, ada kuda yang tidak disediakan. Disediakan tu lagu mana? Antaranya kita dapati dalam kitab lah, kita bukan ahli kuda ya. Dapati dalam kitab ada beberapa cara. Antaranya yang disebut, boleh dikatakan banyak sebut ni, iaitu nombor nota tu 559 tu. Cara penyediaannya ialah dengan tidak menaikinya dan tidak membebankannya dengan sesuatu selama 40 hari. Itu cara. Dalam masa itu kuda berkenaan dikurung di sesuatu tempat dan diberi sebaik-baik makanan serta dikenakan pakaian khusus kepadanya. Dia beri makan sedap-sedap lah. Lepas tu ada pakai baju pula, dia pakai baju dia. Baju tu jadi peluh, panah lah, panah, baju panah. Sehingga ia menjadi gemuk, jadi gemuk dan berpeluh-peluh. Selepas itu pemberian makanan istimewa kepadanya dihentikan. Lalu diberikan pula makanan asas yang selalu diberikan kepadanya sebelum itu. Itu cara. Penjaga kuda pula sentiasa membersihkannya dan memandikannya. Dengan penjagaan dan perancangan pemakanan seperti itu, kuda akan menjadi kuat, cergas dan tangkas. Kegemukannya juga akan terkawal. Itu cara. Itulah yang dikatakan kuda yang disediakan untuk perlombaan. Dia buat gitu dulu, dia tidak berlomba selalu jauh. Kuda hak biasa ni. Nah, ini salah satu cara lah. Mungkin banyak lagi cara yang lain untuk menjadikan kuda tu kuda yang laju lah, tangkas. Mungkin banyak lagi cara yang lain zaman sekarang ni. Lagi zaman kemudian lagi maju lagi kan. Cara nak jaga kuda tu. Nabi SAW, kalau hak kuda yang disediakan untuk perlombaan, orang panggil kalau dalam bahasa Arabnya sabaqa bainal khayl allati udmirat. Udmirat tu asal maknanya ialah kuda yang dikuruskan. Itu asal makna dia. Tetapi bukan sebarang cara dia. Dikuruskan tu bukan sewena-wena, ada cara dia supaya kuda tu jadi molek, jadi kuat lagi. Jadi kita terjemah yang disediakan untuk perlombaan. Kurus tu kurus buat apa? Sebab kalau gemuk sangat tak boleh lari. Orang pun tak boleh lari. Hak boleh lari derah jauh ni, dia ada lagu lain, dia ada latihan dia, makanan dia, apa semuanya ada. Kalau hak gemuk, hak bocik perut tu tak boleh pergi jauh, tak duduk lembek. Orang pun kuda pun lagu tu. Jadi kira-kiranya dari Hafya dan penamatnya ialah Thaniyatul Wada'. Menurut Musa bin Uqbah, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain, jarak di antara Hafya dan Thaniyatul Wada' ialah 5 atau 6 batu. 5 atau 6 batu. Lepas tu jarak selagi itu pula Saniyah hingga ke masjid Bani Zurai ialah 1 batu saja. Itu kuda yang tidak disediakan untuk perlombaan, sebatu.
Kuda-kuda mana-mana saja bagi. Berlomba naik waktu. Sebatu saja. Jadi dia tidak sewena-wena lah, suka-suka hati. Jadi nyaya kepada binatang. Itu cara perlombaannya. Hak ni kalau nak kira akan datang Imam Bukhari akan bagi lagi banyak kali kan hadis ni dalam bab perlombaan, bab lomba kuda. Nak ada. Hak ni dia nak cerita masjid sebab sebut masjid sebutir tu je, Masjid Bani Zuraik tu. Dia mari sini secara rekas. Di sana ada pula dengan pertandingan pula, dengan pertaruhan pula. Jadi pertaruhan tu boleh setara mana, berapa bincang panjang pula lah sana tu. Jadi sini setakat ni sahaja. Nabi SAW buat latihan, buat lomba lagu ni untuk apa? Pasal pada masa tu kuda ni perlu sangat untuk perang. Ini adalah latihan untuk persediaan untuk jihad. Latihan persediaan untuk jihad. Untuk menghadapi musuh-musuh Islam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Bermaksud, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu dapat, siapkan. Dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap untuk menggerunkan musuh Allah dan musuhmu, serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun, mana akan boleh pahala. Jadi disebut dalam ayat ni persiapan kuda, terutamanya di zaman dia, zaman Nabi SAW. Jadi dalam Quran sebut siap kuda ni, jadi adakah kita zaman ni kena siap kuda juga? Tak perlu. Hak ni sesuai dengan zaman dia. Banyak dalam Quran disebut, jangan kita terikat sangat dengan lafaz dia. Dia rakyat maksud hak sesuai dengan zaman tu. Kalau dia sebut kereta kebal, kereta perisai lah, kapal selam lah, gapo ya dah. Jadi duk bahas gitu pula dah. Habis masa situ. Mana nak tengok kapal selam? Mana nak tengok kapal selam pula dah. Mana lagu mana kereta kebal yang boleh sebut tu. Banyak cerita pula habis masa situ. Cuma dia sebut secara umum, iaitu kekuatan apa saja yang dapat kamu siapkan. Hak tu hak asas. Hak ni sampai bila-bila pun boleh. Sampai bila-bila pun boleh. Hak kuda tu itu ada zaman-zaman tertentu yang sesuai, termasuklah zaman Nabi SAW. Serupa juga dalam Quran disebutkan buah-buah ni, buah gua ni sebutlah ada di negeri-negeri dia tu lah, kawasan-kawasan tu. Buah durian tak ada sebut, buah moktan tak ada sebut. Jadi jangan kita ingat dalam syurga tu tak ada buah moktan, buah durian. Dan bukan tak ada sebut dalam Quran. Sebab tadi juga kaedah tadi juga dipakai. Kalau sebut hak tu akan minta pula, nak tengok buah moktan lah ke mana. Kalau tidak kami tak boleh percaya pula. Dah. Tak ada pasal-pasal cara menyebabkan jadi orang boleh hujah alasan untuk tak boleh percaya, tak boleh ikut agama ni kerana kita sebut benda yang tak ada faedah. Siapa masa dia akan tahu. Siapa masa dia akan tahu. Tak ada dalam akhirat. Kepada orang Arab ni mari Malaysia dia boleh tengok dah. Buah moktan lah mana, buah durian lah ke mana. Tak nanti syurga. Kalau syurga lagilah. Jadi hak sebut dalam Quran tu jangan kita ingat sekat tu saja. Jadi buah lain tak ada istimewa. Hak tidak sebut dalam Quran, jangan. Dia sebut tu faedah hak semasa. Ada faedah. Tidak menimbulkan kemuskilan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sia-sia. Jadi kena itulah maksud Nabi SAW berlomba kuda tu. Termasuk dia sendiri berlomba juga. Dia pun berlomba juga. Ada kalanya buat pasukan-pasukan.
Nabi masuk dalam pasukan, sahabat-sahabat dalam pasukan, dia kata tak acilah Rasulullah masuk situ, kata dia dah. Nabi SAW kata ini cuma latihan, tak apa, mana-mana pun aku bersama kamu semua, sumpah je aku tidak duduk dalam kumpulan tu, tidak duduk dalam kumpulan ni pun sumpah je. Sebab maksud kita sama. Iaitu untuk menyiapkan diri berjihad. Tak apalah. Antara pengajaran dan panduan yang dapat diambil daripada hadis ini ialah satu masjid boleh dikaitkan dengan seseorang, sesuatu golongan, tempat atau sifat tertentu sebagai pengenalan dan untuk membezakannya daripada masjid-masjid lain. Kalau dengan maksud tu kita bubuh nama, kita kaitkan masjid dengan apa-apa nama, tak apa, boleh. Yang kedua, keharusan mengaitkan seseorang atau sesuatu golongan dengan amalan-amalan baik yang sering dilakukannya, boleh. Masjid Bani Zuraik, sebab puak-puak ni, keluarga ni dia pergi semaya situ, pergi ke masjid tu. Pergi ke masjid buat apa? Buat nak semaya. Mana kira-kiranya kita sebut sesuatu kebaikan satu golongan, tak apa, tidak salah. Orang pun boleh tahu, oh ada masjid Bani Zuraik. Mana puak-puak dia gomo kalah nak buat masjid, nak beriduk masjid tu. Orang pun tahu, sebut baik keluarga dia. Boleh kita kata lagu tu. Saya dah kata, oh, setiap kebaikan tak boleh kena susuk. Tidak, kena susuk. Kalau nak susuk kelebihan, kita ada ilmu, kita tak sengaja, lagu mana jadi dah. Tak boleh lagu tu. Macam mana nak sampai ilmu tu kat orang? Tak boleh susuk. Salah pula susuk tu, ada kalanya salah. Dosa. Lepas tu nak mari gapo-gapo perasaan itu, kena kawal. Jadi sebut kebajikan orang ni terlibat, tak apa. Jangan sebut sendiri, orang lain sebut. Orang lain sebut tak apa, ikut dia nak sebut, kita nak halang warna orang. Cakap nak apa nama ni masuk dalam radio koyak, jangan sebut gapo-gapo dah. Tak perlu lagu tu. Cuma jangan angkat diri, jangan angkat puak, jangan sebut gini-gini. Janganlah. Tapi kalau benda tu benda perlu, seperti Sayyidina Osman sebut, dia gini-gini, tak apa, bila siapa masa. Kalau perlu, nampak orang tak erti sangat. Tapi kalau dalam keadaan biasa, tak usah. Yang ketiga, dikatakan Masjid Bani Zuraik bukan kerana ia milik mereka, tetapi sebagai pengenalan dan untuk membezakannya daripada masjid-masjid yang lain. Itu saja. Jangan kata ini milik dia. Begitu juga orang lain-lain, siapa bila-bila pun lagu tu je. Hak boleh, kata boleh itu setakat itu. Yang keempat, elok mengadakan pertandingan lomba kuda dan lain-lain sebagai latihan dan persiapan untuk berjihad. Inilah yang dikatakan sukan dalam Islam. Kalau nak ada sukan dalam Islam, hak sebenarnya inilah, dan hak seumpama inilah. Zaman itu lomba kuda, zaman sekarang ni nak lomba apa? Lomba kapal terbang lah, jet no? Ataupun lomba lari pun ada faedah semua. Lomba lari, berenang ada faedah. Lagi gapo lagi kita kata. Memanah zaman dulu, bedil sekarang ni lah. Bedil. Jadi banyak benda-benda ada faedah tu. Rukah naik dengan tali ke apa ke, ada faedah. Bukan tak boleh nak suka nak main kau tu kan, ini dari segi harus tu harus, tetapi biarlah ada faedah. Kalau kita tengok sukan Nabi ni, dia ada faedah. Bukan sekadar nak keluar peluh saja, bukan sekadar nak suka-suka saja, tidak. Dia mesti ada faedah dia. Misalnya belajar berenang, faedah, ada faedah. Kalau kita jatuh sendiri pun kita tak lemah, ataupun kalau orang lain jatuh pun kita boleh tolong orang, ada faedah. Mana ada faedah. Sampai gitu. Sekarang ni bedil lah kita, ada faedah. Kalau nak belajar masuk bahagian tu, ada faedah.
Kan berlawan. Nabi sendiri ada berlawan. Latihan, untuk latihan. Kalau kita lihat ni silat silat. Molek. Lelaki, perempuan ke apa molek. Dia kena reti hak tu. Hak ada faedah. Itulah saya selalu sebut contoh saja. Kalau kita kata main bowling lah, kita kata bowling dah. Semua lepas dia buat kekok kaki sikit dah. Lagu tu lah. Mana-mana apa faedah? Apa faedah? Sekali kita fikir apa faedah? Setengah-setengah main dah, apa faedah? Kenapa? Main carom kau dah? Carom board. Wah, dah masuk dalam lubang kan? Kira dah. Jadi apa faedah? Dengan sebab jetik ni, jetik gini kau dah? Apa faedah? Tak ada mana tu. Kalau orang lemah, orang pandai main bowling, boleh gitu dulu. Kalau orang nak kena buat nyaya kau orang lah, misalnya kita kata perempuan nak diperkosa kau gapo kau, kita kata dengan kita pandai main kena pandai sedara mana, boleh gitu dulu. Tak boleh. Tu beza je. Kalau lomba lari derah nak menyelamatkan orang derah lah, tak ada faedah. Tak ada faedah. Selain daripada peluh, selain daripada gitu, sepatutnya mana sesebuah kerajaan, negara ni, kita terutama yang Islam ni, jangan ikut semata-mata. Orang buat kan. Biarlah benda tu, cuba pilih untuk majukan bangsa ni dengan sukan yang berfaedah. Jangan semata-mata sukan. Sebab kalau semata-mata banyaklah benda tak ada faedah. Tak ada faedah. Ni pokok kita ni dah. Kalau perang ke apa ni dah, nana ni nak cekik pedih tak tahu lagi dah. Ya. Cekik tak tahu bila ke mana, nak pecek mana dah. Setara tu keadaan. Ya Nabi dulu siap sama. Kita tak ada persiapan. Negara pun gitu-gitu, tunjuk setiap tahun, tunjuk depan, lalu kata kebal, lalu kata tunjuk. Bila guna? Tak ada guna. Berapa puluh negara Islam, tunjuklah kau. Baik-baik, tunjuk orang beli dengan orang. Tunjuk. Hak duduk berlawan dengan orang kafir, hak tak ada dengan satu. Sepuluh Usama, sepuluh siapa tu, orang kutuk dia pun ke mana-mana pun dia lawan. Tak ada kau satu pun. Dah. Tu kadang-kadang kita pun mikir, lemah umat Islam ni, apalah jadi lagu ni. Lepas tu kita kata tak boleh nak buat. Ni tahu kan, mari serai kita. Lepas kita ada otak kat belakang, tak boleh fikir kot lagu mana, apa sepatutnya kita buat. Ada kena tepik itu, baris tepik gitu saja yang kerja kita. Nak tahu? Mana ada? Tak ada. Itulah bendanya. Itulah benda. Yang nabinya sama-sama untuk ni jihad. Kita kalau ada semangat jihad, kita nak padamkan. Baru kita nak timuk kalau orang mari serang negeri kita saja. Tu kebangsaan. Orang panggil bukan Islam. Dia boleh ambil sebuah ayat, kita duduk dalam lagu. Ni dia ambil ni, kat igak pala. Semelih. Saya kat igak. Lagu tu lah jadinya kita. Lagu tu je. Tak ada orang fikir untuk Islam. Semua orang Islam tak. Kalau ada siapa dulu, tapi orang pakat kutub belakang, kerajaan Taliban. Tapi orang kutub belakang. Kerajaan Taliban dia kata mari sini. Dia nak latih orang Islam, asal Islam. Kita perang, negeri dia perang. Saya ada kenal juga beberapa orang saing, beberapa orang kenalan, orang Arab, orang kata-kata. Tak ada kepentingan bangsa dia, negeri dia tak ada. Mungkin perang lawan Rusia pada masa tu. Tu semangat tu sudah nak hidup dah. Jihad. Tak ada kepentingan bangsa, tak ada kepentingan negeri, semua negeri umat Islam. Tapi kita sendiri orang Islam padamkan. Bila nak timbul semangat jihad? Ada jenis kebangsaan. Mari orang serang negeri kita, barulah sibuk dalam TV kau, dalam radio kau, apa pertahankan tanah air.
Nak pertahan nak gapo? Seterusnya nak gapo? Seterusnya tu nak gapo? Nak pergi duk gapo? Nak buat maksiat? Bebas buat maksiat? Gitu ke maksudnya? Apa makna pada kita orang Islam? Ni benda yang lemah lah kalau kita fikir umat Islam ni berpuluh-puluh negara, kaya-kaya setengah-setengah tu. Tapi tak ada buat kau satu. Kalau ada orang nak berjihad, orang nak semangat tu, kita marah, kita kecam, kita kutuk, kita kata macam-macam. Kita jadi alat kepada musuh Islam. Bukan saya setuju sangat dengan Taliban ke apa tu. Kita Islam, atas nama Islam, banyak kita tak setuju dengan dia. Tetapi dari segi tu betul tu. Dari segi tu sepatutnya. Tapi kita tak berani. Sebab apa orang buat peraturan? Tak boleh nak ajar orang lain. Jadi kita ikut telunjuk orang. Tak boleh nak ajar dia siapa? Rakyat kamu kau. Di mana kebebasan kita? Merdeka bunyi, tapi lagu tu keadaan merdeka. Tak apalah. Kita pergi 5. Keharusan mengatur pemakanan kuda untuk kekuatan dan ketangkasannya boleh kita atur. Dan dalam atur tu kita mula-mula buih sedap-sedap, lepas tu buih tak sedap, kita kata buat nyaya ke dia lah. Dia merasa dah sedap, kita dah. Memang begitu caranya nak bentuk dia. Jadi kuda lagu tu, anak pun lagu tu. Kalau tak bagi mewah, tak apa, tidak kata buat nyaya. Sebab kalau mewah sangat, senang sangat, dia jadi tak jadi manusia. Jadi kena fikir waktu tu. Binatang pun begitu juga. Kalau ada maksud yang baik, tak apa, kita sekali kita buat gini, sekali kita buat gini, tak apa. Yang keenam, keharusan melaparkan kuda dan lain-lain untuk sesuatu maksud yang baik. Ia tidak boleh dianggap sebagai menyiksanya. Tidak termasuk dalam menyiksa lah, seksa anak. Suruh baca, tak boleh tengok TV. TV yang masalah ni dah. Kita duduk perang dengan TV dah. Suruh baca, tak boleh tu baik. Tak apa buat. Cuma kena pandai-pandai lah tu kan. Janganlah keras-keras sangat. Tempat lembut tu lembut, gitu lah. Payah nak bentuk orang ni, payah. Bentuk binatang apa payah, orang lagi lah payah. Yang ketujuh, dalam sesuatu perlombaan atau pertandingan, jarak dan tempoh tertentu seharusnya diketahui oleh setiap peserta. Sejauh mana, biar jelas lah dari mana ke mana. Berlomba ni, nak bertanding ni, biar tahu. Apa-apa pertandingan pun kena tahu gapo dia yang dia ambil kira, sebagai markah. Dan kena semua tahu. Yang ke-8, agama Islam menganjurkan umatnya supaya pandai menggunakan senjata-senjata dan kenderaan-kenderaan yang sesuai dengan zaman untuk menghadapi musuh. Itu memang ajaran Nabi SAW. Yang ke-9, jarak untuk sesuatu perlombaan mestilah sesuai dengan kenderaan yang digunakan. Kuda yang kuat dan tangkas boleh digunakan dalam perlombaan jarak jauh, sementara kuda yang biasa yang tidak disediakan untuk perlombaan pula hanya boleh digunakan dalam perlombaan jarak dekat sahaja. Demikian juga dengan kenderaan-kenderaan yang lain, serupalah. Lagu itulah caranya. Tak boleh, biar sesuai lah. Biar sesuai. Perlombaan kuda dan sebagainya yang digalakkan ialah yang melibatkan penunggang atau pemandu, bukan semata-mata melepaskan kuda dan menyaksikan lariannya di medan perlombaan. Supaya orang lain ni buat mana? Judi pula situ dah. Lomba kuda tu apa panggil tak? Hak nak di sini biar ada kepandaian, biar dapat kepandaian. Jangan semata-mata memenatkan binatang. Biar di sebalik tu ada faedah untuk kita. Ni kalau kuda, zaman tu kuda lah. Kuda ni kira kalau sepolan ni apa dia kita kata, pasukan udara, tentera udara. Tentera berkuda zaman itu penting tak penting. Setelah tu
Dia hak berjalan kaki, ada hak naik unta, tu je perang zaman itu. Jadi kuda ni nak boleh beli kuda tu pun mahal dah. Nak pandai guna pula tu banyak perkara lah. Kira-kira je zaman tu, zaman yang ringkas tu. Zaman sekarang begitu juga, lagilah mahal belanjanya. Lagilah mahal belanja. Dan persiapannya tu banyaklah. Dia kena mengaji khusus pula lah. Nak bawa jet, nak gapo ni bukan main-main. Guna senjata sekarang ni tak main dah. Sebab sampai kita pedang gapo main dekat-dekat, main jauh-jauh saja. Semua perlu berpadu saja. Jadi kita pun kena sesuai lah dengan hak tu. Kena sesuai lah dengan hak tu. Dan kena bersungguh-sungguh. Ini masalah jihad. Imam Bukhari akan sebut dalam Kitabul Jihad suku hak tu pula. Hak ni hak kita naknya lari daripada tajuk. Nama kailan lupa masjid pula. Jaga masjid ni. Hak ni dulu ni. Hak jihad tu semula. Ni cara ke masjid. Jadi sudah dapat dah dalam tajuk ni, sesuai dah tajuk ni, Masjid Bani Fulan. Dalam hadis dia sebut Masjid Bani Zuraik. Tempat Zuraik tu Fulan lah. Imam Bukhari bubuh Fulan. Apa-apalah, keluarga siapa-siapa boleh lah gitu. Hak tu hak dia naknya. Dan hak baksa lagi tu kalau baca nampaknya panjang tu pula kan. Panjang. Sekat tu lah dulu untuk hari ni. Allah. Alhamdulillah, kebijakan hari ini banyak kepada masjid. Jadi muslimat janganlah rasa terkejut hati kerana mungkin muslimat tidak banyak sangat melibatkan diri dalam masjid, melainkan menghadiri ceramah-ceramah agama dan sebagainya. Sebenarnya maaf ada muslimat pergi kan. Cuma mungkin mungkin silakan sedikit nantilah muslimat yang menghadiri sembahyang Jumaat contohnya kan, bagaimana zuhurnya, ataupun orang lelaki yang wajib berjumaat tapi kerana kebetulannya curah perut tak berhenti dah, sakit kepala tak berhenti dah, ni apa, dia akan menghadapi masalah untuk sana macam mana hukum dia, zuhur dia macam mana dan balik kepada ke jihad ni, kita dah ada dah silibus yang meningkat daripada konsep jihad tu diguna dalam kurikulum pengajaran agama dilaksanakan. Ini atas arahan Amerika Syarikat, bukan dekat Malaysia saja. Di Al-Azhar pun dia pergi, dia minta silibus tu diubah sesuai dan cuba dikeluarkan. Malah ayat-ayat jihad ni pun kalau boleh dia tak nak, mana dia mempunyai kuasa konon untuk mengawal kita orang Islam, tapi sebab orang Islam sendiri sudah jadi ayam daging. Jadi apa nak buat? Kerana masih tunduk kepada yang mereka sendiri tidak mempunyai ilmu. Dan kalau mereka mempunyai ilmu, maknanya apa jadi perkataan tentu mereka ada hujah untuk menentang. Walaupun tak boleh menentang angkat senjata, tapi sebenarnya masa mengundi itu carilah orang yang sesuai untuk memerintah, bukan di Malaysia saja, seluruh dunia Islam. Sekarang dia buka pada muslimat. Persoalan. Ya, silakan. Macam mana? Masuk saya bila masuk masjid, ustaz boleh mengajar. Perlu. Masih perlu. Kalau semata-mata mengajar tu tidak menghalal. Bahkan kalau imam duduk khutbah tu masih lagi khilaf. Mana khutbah tu kalau dalam mazhab Hanafi, Malik kata tak boleh semuanya, kena duduk kalau khutbah. Jemaah lah, hari Jumaat. Tapi kalau Syafi'i, Ahmad dan lain-lain lah, tak ramai lagi yang lain, kata ada juga tahiyatul masjid walaupun tu imam tu duduk tengah khutbah. Khutbah tu paling itulah, kena duduk dia lah kira-kiranya. Tapi kalau mengajar tak termasuk. Mengajar kita menaik ke masjid, masih ada lagi tahiyatul masjid. Okey, Iman. Okey dulu saya buka pada muslimin. Ada soalan daripada muslimin? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
tak nama ni. Tapun Remo Al-Hadi. Jadi Al-Hadi ni salah satu nama Allah kan. Dia nak kaitkan dengan Abdul Hadi. Makanya keluarga dia sebut Al-Hadi. Tulis. Yang keduanya, hukum tanding memancing ikan. Jadi nak masuk tu mungkin bayar 20 riyal, 30, 50. Pada hadiah 20,000, 25,000 hadiah pertama. Itu judi kan. Yang pertama bubuh nama-nama tu memang tak apa. Setara masjid ni pun boleh kan. Hak lain-lain tu lagilah tak apa. Tabung misalnya dia nak buat apa-apa kebajikan lah, semua penganjur dia tukar nama begitu, ataupun lain-lain lah, dengan maksud lain-lain, jenama dia ke, kita kata nama apa-apalah, tak apa, tak apa. Sebab untuk pengenalan belaka, dan itu tidak ada halangan. Walaupun orang yang bagi itu ikhlas lah kiranya, kena ikhlas lah. Yang kedua, masalah bertanding apa ni, ngai kau apa ni, kalau sutun candak dah ni mai. Itu boleh, tak apa. Suka-suka suka-suka. Ada faedah juga tu kan. Daripada kongsi-kongsi tu. Jadi dari bertanding, bayar, dah setuju, tak apa. Dan itu tidak termasuk dalam judi. Ya, jadi kalau mungkin tak boleh pertandingan-pertandingan ni kerana ada perjudian, itu tidak bentuk judi. Lepas tu ada hadiah pula daripada pihak lain yang tidak terlibat, ataupun pihak tu juga, mana dia kongsi, pakat, kalau boleh nombor 1 boleh hadiah ni, itu tak salah, tak apa, halal lah. Boleh. Walaupun kadang-kadang penaja tu diperiksakan judi, asal tidak jelas duit tu duit judi, tak apa. sebab kalau hadiah yang banyak-banyak ni biasanya memang penaja diperiksakan judi lah. Kalau sampai 40,000, contoh yang dia pergi mengikut, dia panggil one in whole tu kan, Quran tu kan, whole in one tu sekali pukul sekarang dia bagi hadiah, lepas tu dia ada parti dengan arak dengan semua tu. Orang Islam pun dia menang, menang berlaku. Tapi yalah, orang yang pergi pun faham lah orang macam mana kan. Ya, soalan lagi? Assalamualaikum. Bagi nama dengan nama binatang macam Masjid Kucing, sejarah dia macam mana? Masjid Kucing kalau bandar tu macam Sarawak, nama bandar tu Kucing. Nah, Masjid Kucing tu maksudnya kait dengan bandar tu, tak apa, masih lagi tak apa. Jangan bubuh nama kalau nama tu menyebabkan jadi hina apa. Kalau macam tadi, Kucing tu nama bandar. Jadi Masjid Kucing maksudnya dikaitkan dengan masjid bandar itu, tak apa. Tapi kalau Masjid Kucing semata-mata, itu tak boleh lah, tak. Tapi di Jalan Mahlau tu memang Masjid Kucing orang panggil. Itu dari segi pengenalan lah. Ada peristiwa gitu lah, peristiwa gitu lah. Jadi dia bukan, jangan ada unsur menghina. Itulah. Kalau tidak, tak apa lah. Misalnya ada latar belakang sejarah apa-apa, tidak ada unsur menghina, tak apa, walaupun berkait dengan binatang, walaupun berkait dengan binatang. Tapi hak semoleknya kalau kita baru nak bubuh, terutamanya binatang-binatang yang hina lah, tak usah lah, tak usah. Ada lagi? Soalan? Ya, Assalamualaikum. Saya nak apa ni, tahu sikit berkaitan dengan mancing. Masa sama saya tu ada boleh mancing besar. Dan kalau kita tengok saban hari berkali 2 minggu ke atau berkali minggu atau ada pesta mancing. Dan itu di mana profesor berkata tadi lah, hadiah dia sampai 20,000, 25,000. Jadi saya perhati jauh-jauh lah kan. Dalam aku memang kata sifat-sifat dan untuk berjudi itu sangat ketara lah. Pasal kalau hadiah besar gitu, maka satu dorang itu dia kena bayar 100 riyal ataupun 20 riyal ataupun 50 riyal. Jadi dia ikut-ikut
kita tanding dan orang benda itu macam orang benda itu akan jadi hadiah tu lah 20,000 ni. Jadi ada takut je dah semacam kita apa ni, kita kumpul dana-dana kalau begini kan, kalau tanding mai buat lengai kan, tak kira lah boleh berapa kan, apa ni, builah 20,000 dan sikit-sikit banyak akan untuk kepada orang yang murah. Jadi dari segi sokeh, dari segi pandangan saya rasa tak sebelah mana lah. Jadi dari segi nak agih beti dan nak pergi pada pemenang itu, itu dah orang buat. Jadi saya rasa jadi dalam nak menghukum berapa sebenarnya, semua nak yang itu kena pakat-pakat tengok dan berhati-hati lah nak mengai itu untuk kita nak pandangan supaya kita boleh gali ngaya molek tu ataupun berada nak kami itu untuk pagi-pagi. Ya Allah. Ada lagi soalan? Soalan? Kayaknya tak ada. Sekian dulu untuk hari ini. Mari kita tolong untuk kita dengan baca sampai ke Arab dan berdoa.